Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera pembuka kata kepada hakim yang bijaksana, tidak lupa pada penjaga masa, juga pada pengacara yang setia. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Solat Tiang Agama. Hadirin yang dihormati sekalian, solat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan setelah mengucap dua kalimah syahadah. Perintah mendirikan solat ini telah pun bermula semenjak berlakunya satu peristiwa besar di dalam Islam yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Sesungguhnya kedudukan ibadah solat ini amatlah tinggi di sisi agama. Maka sesiapa yang mengerjakan solat bererti ia telah menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkannya bererti ia telah merobohkan agamanya sendiri. Ketahuilah, ringan atau beratnya solat itu bergantung kepada keimanan seseorang. Semakin beriman seseorang itu, semakin mudahlah ia untuk menunaikannya. Tetapi jika kurangnya iman seseorang itu terhadap Allah dan Rasulnya, maka ia akan merasa berat dan merasa ianya adalah satu beban untuknya. Sesungguhnya, mengerjakan solat itu amatlah besar ganjarannya di akhirat kelak. Di samping itu, sembahyang juga dapat menghilangkan rasa resah, gelisah dan dapat memberikan ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang telah menerangkan tentang kepentingan dan kewajipan mendirikan solat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, ibu bapa juga amat digalakkan untuk melatih dan mendidik anak mereka ketika mereka masih kecil, kerana itulah umur yang sesuai untuk dilentur. Di zaman yang serba moden ini, manusia semakin sibuk dengan urusan dunia yang berbagai. Hal ini jika tidak diingini dengan bijak, mereka akan terus leka dan lalai dengan kesibukan tersebut. Tetapi janganlah ia menjadi alasan utama untuk kita meninggalkannya. Solat tetap wajib ditunaikan pada waktunya. Kesempurnaan ibadah solat menentukan kesempurnaan ibadah yang lain. Oleh yang demikian, pentingnya ibadah solat ini kerana ia merupakan amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula dihisab atas seseorang hamba ada pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya baik solatnya, maka baik segala amalannya. Sekiranya buruk solatnya, maka buruk segala amalannya. Riwayat Al-Tabrani 1859. Jika baik cara mengerjakan sembahyangnya, maka dia telah mendapat pahala dan dia telah berjaya. Dan jika rosak sembahyangnya,
dia telah mendapat kerugian dan kebinasaan. Para pendengar sekalian, marilah kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan istiqamah mendirikan solat agar kehidupan kita sentiasa tenang, aman dan bahagia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda dan mendapat rahmat keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.